Assalamualaikum. Soalannya, bagaimana kita nak menulis course learning outcome? Outcome, CLO. Ya. Dari segi formatnya, kita ada 3 bahagian. Iaitu verb, kemudian dia punya skill set, ya, dan dia punya context ataupun standard. Okey, tapi sebelum itu kita perlu clear dulu daripada manakah perkara-perkara yang menjadikan CLO ini. Kita dapat CLO ni daripada blueprint yang biasanya yang pertama ialah PLO 1, ya. Yang kedua biasanya ialah PLO 2 atau PLO 3, okey. Kemudian lain-lain PLO, ya. Okey, kemudian kita kena clear setiap PLO yang ditulis tu sama ada dia berbentuk kognitif, okey, maka seluruh PLO tersebut adalah kognitif. Verbnya kognitif, skill setnya kognitif dan huraiannya pun kognitif. Okey, clear? Kalau CLO tersebut ialah psikomotor, verb daripada psikomotor, dia punya skill set pun menunjukkan psikomotor dan konteks atau standard pun psikomotor. Ya, psikomotor maksudnya apa yang dia skill yang dia buat, practical skill yang dia buat, ya. Okey, kalau CLO tersebut ialah jenis efektif, maka pastikan verbnya efektif. Biasa kita pakai A3. Skill setnya menyelahkan apa dia skill set tu. Communication ke, interpersonal ke, leadership ke, entrepreneur ke, kena ada clear. Ataupun gunakan word lain yang menggambarkan sedemikian tapi kena clear skill set tersebut, ya. Kemudian konteknya itu betul clear. Seterusnya kita tengok apa konten bagi CLO, Okey, kalau kita ingat dulu kita buat dulu, dokumen dulu. Sekarang ni mungkin ada orang ambil dokumen dulu, dia nak translate dalam penulisan CLO yang baru ni. Jadi kalau translate direct akan ada banyak kesilapan. Sebab apa? Sebab dulu kita punya CLO kita semuanya pakai C1, C2 dan C3 saja. Kita pakai kognitif 1, 2, 3 bagi ketiga 3 CLO yang kita ada. Tapi sekarang tak kan? Sekarang ni berbeza, macam ni tengok berbeza. Nampak tak? Banyak beza dia. Jadi kalau kita ambil dokumen dulu, kita terus translatekan saja, maka tak jadi. Tak akan jadi kita punya CLO tu. Akan jadi cacah merebak. Okey, apa yang kita nak buat sekarang ialah, ingat O ni apa dia? O ni ialah outcome. Maknanya, sebelum kita buat banyak-banyak, kita kena fikir balik subjek kita ni, dia menghasilkan outcome apa. Apa yang pelajar belajar, apa yang pelajar hasilkan. Maknanya, lepas habis subjek ni, apa perubahan yang mereka dapat? Of course, pertamanya adalah knowledge. Yang keduanya adalah some skill ataupun kemampuan buat sesuatu, dan yang ketiganya kemungkinan lain-lain. Dan juga kita boleh tengok benda ni juga berdasarkan kepada tugasan pelajar tu. That's why lepas tu saya minta ditulis tugasan ataupun kita semak tugasan. Ataupun projek lah, projek atau tugasan tugasan. Jadi kita boleh kenal pasti juga kita punya outcome ni berdasarkan projek atau tugasan. Kerana itulah yang pelajar paling banyak belajar sekali. Bila dia buat projek tugasan, mana dia akan belajar banyak. Dan situlah benda yang akan dapat dari segi aspek kemahiran dan aspek efektif yang ada. Kan? Kerana kebanyakan kita akan ukur PLO 1 dalam final exam. Dari segi kemahirannya, dari segi efektif kita ukur dalam tugasan projek. Okey, jadi terperhatikan juga benda tu supaya kita boleh kenal pasti sebenarnya outcome dia apa. Okey, contohnya kita kata outcome penting bagi subjek ni lah pelajar boleh hadir interview dengan berjaya. Jadi ini menggambarkan bahawa subjek kita ni mesti prepare pelajar supaya boleh interview dengan berjaya di akhirnya. Ini contoh bagi subjek business com. Jadi perkataan interview tersebut mesti dimasukkan dalam mana-mana PLO. Kerana dia jelas menunjukkan satu outcome yang besar. Ia kena clear, kena clear. Kalau tak, kita akan tak tulis dia punya the important outcome tersebut, menyebabkan outcome tersebut tidak jelas, tidak clear. Okey, next. Seperkara lagi yang penting juga ialah kita tengok dia punya
level kepada penulisan CLO ni level dan juga level kepada projek tugasan ni. Level ni penting kerana kita tahu bahawa level diploma tak sama dengan bachelor, tak sama dengan master. So CLO ditulis pun ikut levelnya, menunjukkan bahawa ini sesuai untuk pelajar diploma. Kalau contohnya pelajar diploma tu, dia punya outcome dia lah boleh menyediakan satu strategi perancangan yang kritikal untuk pembangunan sebuah negara. Jadi ini tak praktikal, tak sesuai untuk pelajar diploma. Mungkin master ni level dia. Kan? Jadi CLO pun macam tu. Dan projek tugasan pun macam tu juga. Pastikan tugasan kita tu, projek kita tu sesuai untuk pelajar diploma. Sesuai. Cuba fikirkan. Contohnya saya marketing saya pernah tengok dia tulis dia punya projek dia lah, pelajar menyediakan satu plan strategi pemasaran bagi sebuah pusat atau sebuah airline system. Oh, it's too big. Pelajar nak buat satu strategi pemasaran untuk sebuah aviation punya company. Too big. Jadi apa kata kita pilih apa yang sesuai untuk pelajar diploma. Jadi kemungkinan adalah pelajar memasarkan produk-produk aviation yang ada dalam package-package yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan. Kan? Lebih senang. Pelajar pun boleh pergi jumpa orang, boleh buat through online dan sebagainya. Jadi ini contoh exercise yang boleh buat. Jadi nampak lebih sesuai untuk pelajar diploma. Ini contohnya. Akhirnya, apa dia buat masa ini saya tekankan ialah penulisan CLO yang kontennya menepati bukan saja PLO tapi kepada outcome subjek tersebut. Sekian, terima kasih.